Selamat petang, salam sejahtera. Ini keputusan SPRM yang kita tunggu-tunggu. Kemarin diberitakan tentang bekas Menteri Kanan dan Tan Sri terlibat di dalam satu penyelewengan uang dana kerajaan sebanyak bilion ringgit. Wah, bukan sedikit. Bilion tuh. Kalau kau ada duit bilion kan mau buat apa? Tak apalah, tak payah fikirlah. Lebih baik kita fikir macam mana SPRM boleh menangani masalah ini. Dan siapa orangnya. Yang betul-betul mengejutkan kita, telah disahkan bahawa orang yang dipanggil ini adalah bekas menteri dan Tan Sri. Sekali lagi muncul dalam buah fikiran dalam otak saya, seperti yang saya pernah katakan sebelum ini. Kenapa seorang bekas menteri, kenapa seorang yang bergelar Tan Sri ini sanggup pula menyeleweng dana ini? Apa sebenarnya menjadi dorongan mereka sebenarnya melakukan perkara ini? Saya coba memikirkan sampai kedalaman yang paling dalam, tapi saya rasa saya tak mampu pikirlah, karena saya belum sampai di tahap boleh dapat bilion-bilion. Nak buat apa dengan duit bilion-bilion itu? Duit dah kaya dah, sudah menteri pun, dan Tan Sri lagi tu. Oh, dua jawatan ini, dua gelaran ini bukan orang yang biasa-biasa. Bekas Menteri Kanan dan Tan Sri pula. Kebiasaannya orang seperti ini dah mempunyai uang yang banyak, dah mempunyai kekayaan yang banyak, tapi masih lagi terlibat dengan tuduhan seperti ini, siasatan seperti ini, penyelewengan uang yang bukan sedikit, 2,3 bilion. Haya, tak apalah. Coba kita pikir sekejap. Kalau kau ada 2,3 bilion lah kan, apa kamu buat? Mau beli rumah, beli kereta, beli kapal terbang, beli kereta api, beli tanah, beli semua hampir boleh dibeli. Satu yang tak boleh dibeli, nyawa. Nyawa tak boleh dibeli, tak boleh. Pergi ke kedai spare part manapun, tiada jual nyawa. Tapi hari ini kita dikabarkan SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, dijangka akan memanggil bekas Menteri Kanan dan seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri untuk disoal siasat sekali lagi, berhubung dakwaan penyelewengan dana awam lebih RM2,3 bilion. Bukan sedikit nih, ini punya banyak. Yang terlibat ini bekas Menteri Kanan dan Tan Sri, seorang ahli perniagaan. Dua watak yang memang luar biasa. Bekas Menteri Kanan dan Tan Sri pula tu. Dua watak yang telah pun didakwa kononnya menyeleweng dana awam lebih 2,3 bilion. Langkah itu diambil selepas SPRM dilaporkan merampas beberapa dokumen berhubung pengambil alihan saham yang melibatkan syarikat senarai awam. Wah, rupa-rupanya kali pertama dulu SPRM menyiasat dua individu ini, watak ini, yaitu bekas Menteri Kanan dan seorang lagi ahli perniagaan bergelar Tan Sri. Itu adalah siasatan pertama. Tapi dilaporkan apabila SPRM telah merampas beberapa dokumen lagi berhubung pengambil alihan saham yang melibatkan syarikat senarai awam ini, maka mereka mempunyai isu, mereka mempunyai perkara nak disiasat lebih dalam lagi. Jadi, panggillah lagi kali kedua. Nampaknya SPRM semakin hari semakin banyak perkara ataupun penemuan, pendedahan, penemuan-penemuan yang nampaknya memberikan keyakinan kepada mereka untuk semakin hampir mendakwa dua watak utama luar biasa ini. Bukan biasa-biasa, bosku. 2,3 bilion tu, itu bukan biasa-biasa. Bagi kita mungkinlah ya kan banyak sangatlah, tapi mungkin kalau Menteri Kanan atau seorang ahli perniagaan yang bergelar Tan Sri ini, mungkinkah nilai ini terlalu kecil untuk mereka? Saya pun tak tahulah. Langkah berkenan yang berlaku pada tahun 1990-an didakwa memberi kesan buruk kepada negara sehingga menyebabkan kemerosotan ekonomi Malaysia.
Saudara-saudara sekalian, karena langkah mereka berdua ini, yaitu pengambil alihan saham yang melibatkan syarikat senarai awam ini, telah menyebabkan kemerosotan ekonomi Malaysia. Bukankah ini sesuatu perkara yang betul-betul membuatkan kita sebal, sakit hati? Karena dua orang ini menyeleweng RM2.3 bilion, satu Malaysia, satu negara kita, terpalit pula, kata pepatah, kena seekor kerbau, seekor lembu, hampir semua jalan terpalit tai lembu. Adakah pepatah macam tu? Lebih kuranglah kan. Hanya karena seekor lembu, seekor kerbau mengheret tainya, semua orang kena baunya, semua orang kena tainya. Begitulah karena langkah berkenan yang berlaku pada tahun 1990-an telah didakwa memberi kesan buruk kepada negara sehingga menyebabkan kemerosotan ekonomi Malaysia. Dua tokoh masyarakat itu termasuk ahli perniagaan yang bergelar Tan Sri mungkin dipanggil semula tidak lama lagi. Selain kedua-duanya, SPRM juga memanggil beberapa individu termasuk seorang peguam, juru audit dan wakil sebuah syarikat mendapatkan lebih banyak dokumen yang diperlukan untuk siasatan. Lapor utusan Malaysia yang memetik sumber tidak dinamakan. Wow, ramai juga orang yang rupa-rupanya terlibat. Seorang peguam, juru audit dan wakil sebuah syarikat. Siapalah orang ni ya yang terlibat sekali? Difahamkan dokumen yang dirampas itu termasuk kertas perbankan serta dokumen daripada syarikat Suruhanjaya Security dan syarikat pemaju. Laporan sama menyebut seorang lagi ahli perniagaan terkemuka juga diminta hadir esok untuk disoal siasat SPRM. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dilaporkan mengesahkan perkara itu dan berkata kes itu disiasat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM, yaitu kesalahan membabitkan salah guna kuasa untuk mendapatkan suapan selain Undang-Undang Anti Pengubahan Wang Haram. 2 hari lalu bernama melaporkan SPRM sedang menyiasat seorang bekas Menteri Kanan dan ahli perniagaan terkemuka bergelar Tan Sri atas dakwaan penyelewengan. Memetik sumber bernama berkata, siasatan itu adalah lanjutan daripada Pandora Papers. Siasatan tertumpu kepada penjualan saham syarikat tersenarai di Bursa Malaysia. Pemilikan aset berharga oleh ahli perniagaan itu, bekas Menteri Kanan serta ahli keluarga yang dianggarkan bernilai berbilion ringgit di dalam dan luar negara. Wah, ini memang luar biasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.